محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذرياته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين وإلى روح الشيخ المصنف حجن عبد الله الجنبوي وإلى روح الشيخ العلامة داود بن عبد الله الفطاني وإلى أرواح مشايخنا وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurnia daripada Allah, dengan kelimpah kurnia daripadanya serta taufik daripadanya, boleh kita bersama-sama pula satu malam lagi untuk memahami agama, yang mana apabila kita dapat faham agama, itu satu tanda yang menunjuk kata kita tu Allah Ta'ala kehendak bagi kita dapat kebaikan yang besar dan yang banyak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa saja yang Allah sudah menentukan untuk dia dapat kebaikan yang besar dan yang banyak, maka Allah Ta'ala akan taufik kepada dia sehingga dia dapat faham dalam urusan agama. Maka dengan sebab kita usaha mengaji inilah, itu tanda kata kita akan meniti jalan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi juga SAW ada sebut, "Man salaka tariqal yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan
ilal jannati au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa saja yang usaha memisah, usaha mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan dia menuju jalan ke syurganya. Maka ini pada malam ni satu pula jalan ni kemudahan kita untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengaji ilmu-ilmu yang berkait dengan ibadat, ilmu-ilmu yang bersangkut dengan cara amalan harian kita. Dengan sebab ilmu kita tahu ni lah amalan kita betul dan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan menyebabkan kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak melalui neraka, insya-Allah taala. Alhamdulillah, sekarang ini kita berada di muka berapa bagi kitab Patimun Yatin Musalli kita. Pada muka berkaitan dengan syarat, tak silap saya, syarat sembahyang, syarat semaya. Kalau tak bersilap lah, kalau tak silap pada muka 16. Cuba kita buka tengok bagi orang yang ada kitab, kita buka tengok muka 16. Mengaji kita ni kita mulai ada kitab lah. Kalau tak ada kitab pun kita usahalah kita dengar, kita tulis, kita catat dengan cara tawajuh hati kita, tupu hati sungguh untuk mendengarkan agama. Kalau ada kitab, kita tu dobit, kita tulis. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk diri kita selepas pada ni. Kata musannif rahimahullahu ta'ala pada muka 16, baris pertama kata dia ketiga, yakni syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga daripada 9 syarat. Setelah kita maklum dah syarat ni apa makna dia, kita tulis dulu dah bagi orang yang tulis dulu. Syarat ni apa? Syarat-syarat ni lah perkara yang buat jadi semaya. Kalau tak ada dia tak jadi semaya. Walau kita buat dah pun tak panggil jadi lagi, semaya tak jadi. Maka benda tu buat jadi semaya. Kalau tak ada benda tu tak jadi orang panggil. Tapi bila kita tilik, benda tu bukan kena ke diri semaya. Bukan kena ke diri semaya lagi. Orang panggil benda luar. Benda suku. Benda luar suku sakak. Benda lain daripada semaya. Cuma kalau tak ada dia, tak jadi semaya. Tak sah semaya kita. Tu orang panggil syarat. Berbeza dengan rukun. Rukun-rukun ni perkara ataupun benda yang buat jadi suatu ibadat. Kalau kita kata rukun semaya, perkara yang buat jadi semaya, tak ada perkara tu tak jadi. Tak ada benda tu tak jadi. Semaya kita tak jadi, tak terlaksana ataupun tidak dibilang oleh syarat-syarat tak buat bilang ni. Walau kita kata aku semaya dah. Aku semaya dah. Aku buat dah. Sekalipun kalau kita kata tapi syarat tak bila, agama tak buat kira, buat letih saja kena siksa, habuai tak sah ibadat tu. Maka tu rukun. Maka rukun ni benda yang buat dijadikan sembahyang. Tak ada benda tu tak jadi sembahyang. Tapi benda tu kena kepada diri semaya dah. Bukan benda suku, bukan benda luar. Kena atas diri semaya dah. Baca Fatihah lagi akan datang insya-Allah. Baca Fatihah tu rukun. Kalau tak baca apa nak jadi? Tak jadi semaya. Tak panggil semaya kita tu dibilang. Lepas tu benda tu kena ke diri semaya dah. Kena ke juzuk semaya dah. Hati baca Fatihah. Orang tu duduk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh, duduk semaya. Jangan duduk karu dia. Jangan duduk kaca dia. Jangan duduk kosak dia. Dia duduk sembahyang. Dia sembahyang. Ya orang tahu kerana kita duduk baca Fatihah. Maka itu orang panggil rukun dan
dan syarat pahamai kita. Jangan lupa hak asal tu nah. Kalau kita tak lupa hak tu, insya-Allah lah kita baca sampai habis ni pukul 9 9 syarat ni. 9 syarat. Kata musannif rahimahullahu taala ketiga, yakni daripada segala syarat semaya yang 9. Mana ketiga? Menutup aurat. Dia kata menutup aurat, tutup aurat. Tutup aurat bukan tutup urat. Urat tu lah kalau urat. Orang tu orang dia tu urat. Aurat sebut jadi betul molek sikit. Aurat. Gitu. Menutup aurat. Menutup depan lagi nak royak tutup lagu mana, cara tudung lagu mana aurat kita tu. Musana kita nak royak cara dia. Dia kata menutup aurat. Menutup aurat. Kena tutup aurat. Kena dulu aurat tu apa. Tulis itu. Kita kena tanda lebih kurang. Kalau tak pandai tanda pun, nanti perhati dengan molek. Aurat itu tulis itu. Aurat ialah perkara yang wajib kita menutupkannya. Yang wajib kita menutupkannya. Dan haram memandang oleh orang lain kepadanya. Tu jaga lagu tu. Perkara yang wajib kita menutupkannya. Wajib kita kena tutup. Maksud perkara ni anggota badai, juzuk badai kita ni lah. Wajib kita kena tutup. Kalau kita tak tutup, kita dah buka lagu tu, berdosa kita. Tutup aurah. Walaupun tak seorang pun. Tu ya ada pula lah aurat lelaki kok mana. Nanti hak sini musnah dok kecek masa Allah aurat dalam semaya dulu. Lepas tu satu lagi, dan perkara tu juga haram oleh memandang orang lain kepadanya. Jadi kita nak orang lain tengok tempat tu haram. Haram. Balik orang nak tengok pun haram. Balik orang nak tengok tu pun haram. Tu dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni kadang-kadang kita ni Allahu Akbar ni. Istighfar lah. Ya Rab, Allahu Akbar. Banyak juga kadang-kadang aurat kita tidak terjaga tu. Jadi dengan sebab kita taksir, kita bermudah-mudah. Kita lalai daripada denda Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai daripada hukuman Allah. Kita lalai daripada siksanya. Kita lalai daripada perintahnya, perintah nabinya. Dengan sebab tu kita jadi bermudah-mudah. Tu dia dah. Allahu Akbar. Itu aurat nanti. Hak tu, ya dua tu aurat tu. Hak kita duk kecek ni, kecek hak dalam semaya. Ada lagi aurat di luar semaya. Hak tu suku pula. Hak tu lain pula. Ada beza lah sikit. Setengah-setengah perkara tu ada beza. Ada beza antaranya. Tetapi pada malam ni, musannah kita nak kecek masalah aurat di dalam sembahyang. Maknanya kalau kita buka perkara tu, sembahyang kita tak sah. Sembahyang kita tak sah lah. Kerana tutup aurat tu syarat nak wisah. Kalau tak tutup, tak sah. Maknanya kita. Mana ke aurat kita tu? Tu mana? Menutup aurat. Mana aurat tu? Antara. Ni dia tafsir makna aurat dah tu. Antara, yakni kawasan antara pusat dan lutut. Kawasan antara pusat dan lutut.
Antara pusat, kena belaka ada pusat tu. Dah lutut, jadi dua lutut. Dah lutut, jadi dan dua lutut. Maknanya kita muka lutut ada dua. Iktibar ghalib orang lah. Antara pusat dan dua lutut dia. Maka telah tu aurah. Aurah. Kalau kita ada semaya, tak tutup kawasan tu, semaya kita tidak sah. Tak terpakai. Semaya kita syarat tak bilang. Syarat tak bilang sebagai semaya yang sah. Jaga antara pusat dan lutut. Lepas tu kalau orang tanya kita, antara pusat, lepas tu diri pusat sendiri kena tutup tak? Moga wajib kita tuntut celah tu je di antara pusat dan lutut. Maka diri pusat sendiri macam mana? Jawabnya wajib menutup juga. Tulis itu pada antara pusat-pusat. Tulis itu. Adapun diri pusat itu. Adapun diri pusat itu. Sekalipun bukan aurah. Sekalipun bukan aurah, tetapi wajib menutup juga. Tetapi wajib menutup juga. Kerana untuk menyempurnakan tutup aurat yang tersebut. Untuk menyempurnakan tutup aurat yang tersebut. Makna begitu. Jadi kira lagu ning lah kita katakan. Tak dia kata ini pusat dan ini lutut. Ni antara. Maka dalam agama kita aurat ni antara tu jua, antara pusat dan lutut. Maknanya lutut kita boleh buka lah. Moga wajib kena tutup antara saja. Kalau tepek plaster pun tepek antara aja. Diri pusat tu bukan aurat lah. Pusat dan lutut bukan aurat. Diri pusat dan lutut bukan aurat. Tetapi ulama kata walaupun bukan aurat, wajib kena tutup juga. Kerana apa wajib kena tutup? Kerana tidak akan sempurna tutup aurat di antara tu sekiranya tidak tutup ini sama. Sebab apa? Kalau kita tak tutup lutut, kalau kita tak tutup pusat, tentulah kawasan di bawah pusat pun akan juga terbuka sikit. Lalu tu ditutupkan juga pusat itu untuk menyempurnakan tutup aurat antara tu. Begitulah juga lutut kita. Sebenarnya lutut bukan aurat, tetapi wajib kena tutup juga lutut tu. Sebab apa? Ni. Depan lagi misalnya kalau laki-laki ni, bagi lelaki dulu. Tetapi kena tutup juga lutut tu. Sebab apa kena tutup juga lutut? Kerana kalau kita tak tutup lutut tu, tentu akan terbuka juga sebagian yang sedikit di antara lutut itu. Sebelum pada sampah lutut tu, kawasan tu akan terbuka sedikit. Lalu tu wajib juga untuk nak tutup lutut itu. Kerana untuk nak menyempurnakan akan penutupan aurat yang di antara tu. Tu saja. Maka kena tutup antara pusat dan lutut. Masalah pusat dan lutut ni kalau laki-laki ni kait pada kata pusat dan lutut. Pusat dan lutut. Kalau orang yang sembahyang itu lelaki, kalau orang yang sembahyang itu lelaki, kalau orang jatah, Taning kecek jatah, Kelantan pun jatah juga. Ada juga lelaki pun kecek. Kalau perempuan taning kecek tino, gitu. Tino. Padahal tina jatah ni sebenarnya ia panggil kepada binatang. Tapi orang taning kecek lagu tu dah tina jatah. Tu kok Kelantan tu kadang-kadang kecek lelaki puan. Lagu tu. Ada juga tina jatah.
Tu kalau Malaysia tu pakai lelaki perempuan. Tu dia. Habis. Situ. Maka tak apalah kita perhayangan ada bunyi kita huduh lah. Ya biasa je bahasa dia tu. Bahasa dia tu kebiasaan. Maka kata dia rahimahullahu ta'ala, kalau laki-laki, kalau orang sembayang tu lelaki, tu dia. Orang lelaki tu orang jantan ni semaya. Maka dia pakai sarung selah. Apa hukum? Sah. Tapi jaga pusat tu. Pusat kata. Wadaklah semaya. Pakai takbir Allahu Akbar. Pakai sarung setelah sehelai. Tutup turun sampai kepada betih. Tu habis. Lepas tu tutup pusat dia ni keliling dengan kejap lah. Maka semaya dalam keadaan itu. Apa hukum? Syarak kata sah. Boleh dah. Pakai dah semaya. Tapi afdan kedak hak tu keadaan lain. Tak sepatut sebenarnya. Walaupun sah. Tapi adakah itu layak dengan keadaan kita nak munajat sang pencipta? Adakah keadaan itu layak dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Raja segalian raja? Raja dunia lagi kita ni berbulan-bulan cari potong baju untuk berhadap. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, Raja sekalian raja, kita kena usaha lagi lah. Kena dalam keadaan yang cuma, dalam yang sesuai. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak tilik kepada perupa parah keadaan pakaian kita sekalipun, tapi sebagai beradab dengan Allah, kita jaga sekurang-kurangnya kain putih, tu dia, dalam keadaan bersih. Tu dianya. Maka kalau laki-laki tu antara pusat dan lutut, kalau laki-laki tu ini dalam semaya tu lah, dalam semaya. Adapun di luar semaya, tu tulis pula. Tulis pada kalau laki-laki tu. Tulis lagi. Adapun aurat lelaki di luar sembahyang, adapun aurat lelaki di luar sembahyang di hadapan mahramnya, maka antara pusat dan lutut juga. Antara pusat dan lutut juga. So situ. Tak lagi kita hubung lagi. Aurat lelaki di luar semaya, hak ni kita dengan Allah, kita nak hadap Allah dalam semaya kita. Kita tutup antara pusat dan lutut. Baik, hak tu kita maklum. Lepas tu kalau di luar, lepas pada semaya kita nak tubik daripada bilik kita dah. Semaya siap dah dengan kain sarung selah tu. Selah sepunggung tu panggil. Pakai hak tu, tubik lagi. Tubik daripada bilik kita. Di luar bilik tu siapa ada? Mahram kita, ibu kita, adik kita, mak saudara kita, ibu, apa macam-macam. Mahram kita. Ataupun yang umpama kita lelaki, yang ni adik lelaki kita, abang lelaki, ayah kita tu panggil bukan mahram, orang panggil mumasil. Tu. Orang support kita. Maka apa hukum pula aurat tu? Jawabnya aurat tu antara pusat dan lutut juga. Sebab tu makna dalam keadaan itu tak apa. Tubik pergi daripada rumah, daripada bilik kita semaya siap tu, pakai kain tu tung duduk depan ibu. Ibu, ada nasi. Lapar nasi weh. Duduk dalam keadaan tu. Apa katanya? Maka tak ada masalah. Kerana aurat tu di hadapan mahram tu sekadar tu juga. Antara pusat dan lutut. Di sesama kawan kita, sesama ibu bapa kita, tak apa. Antara pusat dan lutut juga. Itu di luar semaya. Nisbah kepada orang yang mahram. Apa orang mahram? Perempuan yang haram kita nikah dengan dia. Tak boleh kita ambil wak menikah dengan dia. Tu orang panggil mahram kita. Maka lelaki tu pun, perempuan tu mahram. Bagi perempuan, kita tu mahram dia.
Begitulah. Mana kita nak menikah, kahwin tak boleh, syarat tak membenar. Tu dikatakan mahram. Maka di hadapan mahram hukumnya antara pusat dan lutut juga. Tulis lagi. Dan adapun aurat lelaki di hadapan perempuan yang ajnabiyah. Ajnabiyah ni makna boleh kahwin, boleh nikah. Maka mengikut pendapat yang sahih bagi Imam Nawawi, ialah sekalian badannya tu dia. Tu pendapat. Tu dia. Tu maknanya. Kalau sekiranya kita duduk depan orang Tino, orang perempuan ni kadang-kadang dia ralik juga tengok lelaki ni. Bukan kata lelaki saja. Bukan lelaki saja yang bila tengok aurat perempuan kita timbun syahwah. Maka perempuan pun sama kita juga, supaya juga bila tengok lelaki, ada dengan kelang, dengan gapo sifatnya, kadang-kadang timbul perasaan syahwah, timbul perasaan gemat. Tu. Maka ketika tu jadi kira haram juga kita tak boleh. Maka hati-hati kita sebagai lelaki tengok keadaan lah. Tapi itu pun merupakan perkara khilaf di antara ulama. Adakah kena tutup juga sekalian badan? Maka pendapat yang sahih di sisi Imam Nawawi, bukan Allah kitab-kitab fiqh kita sebut, kena tutup juga. Maknanya dikecualikan dua tapak tangan dan muka macam perempuan juga. Tu ada juga pendapat gitu. Tapi dalam keadaan itu ada lagi pendapat ulama yang mengatakan bahawasanya tak wajib jugalah. Tak wajib juga sekalian badan tu. Tu dia. Maknanya sekiranya tidak membawa kepada menimbulkan syahwah. Tu maknanya. Kalau gitu kita jaga-jagalah sebagai lelaki. Ini jaga-jaga hati-hati saja. Kerana lebih lagi dalam keadaan masa ni, masa akhir zaman ni, macam-macam perempuan dia pun mudah sangat nak jatuh fitnah. Mudah sangat. Maka terlebih jaga tu aula. Lelaki jaga cara lelaki, perempuan jaga cara perempuan. Lebih baiklah. Tu masalah aurat di luar semaya. Maka kita kira hukum dululah, adapun perbuatan orang tu bersalah dengan kau sahih atau tidak, hak tu lain. Kita tahu kalau gitu dosa habislah orang. Kokok kedam mana nampak lelaki pakai tangan pandak saja, itu masalah lain. Masalah hukumnya duk tangga tu. Maka kena kira molek. Maka bagi orang yang cuma, kalau kita tengok orang yang juga cuma dalam hukum ke, maka mereka jaga, mereka tutup. Lebih lagi lelaki tu juga jaga-jaga. Lebih lagi orang lelaki-lelaki yang handsome sikit, agak-agaknya perempuan tu jadi gila tengok dia. Maka jaga-jagalah aurat lebih lagi. Ni tahu kata dia tu, body dia tu comel kak. Kau nak show lagi. Nak show ke orang lagi, nak bagi orang tengok lagi. Tu masalah. Orang perempuan pun seperti tu. Dia tahu kata dia tu putih, maka nak bukakan juga. Kadang-kadang pakai kain kelubung, pakai kain kelubung dah. Pakai penudung dah. Tapi nak bagi orang tengok emas dia. Dia selok lagi. Lebih nampak juga kok dada ni.
Oh tu saya nak tengok emas duk pakai ni, kawin pakai emas besar. Masya-Allah. Tak kena berlaku. Jaga-jaga baik nah. Bukanlah semaya saja di luar pun kena jaga orang. Kadang-kadang dia pakai kain kelubung tu, Allah pakai sikat je. Nak tengok lepas rambut. Orang nampak rambut dia, kata rambut dia panjang molek. Tubik kat luar. Masya-Allah. Apa pula keadaan tu? Tutup aurat ni bukan fashion. Tutup aurat ni perintah Tuhan. Tutup aurat bukan fashion. Ingat gitu, perintah Allah. Tiap-tiap perintah Allah ada hikmat. Maka semua hikmat itu pekda kembali kepada diri kita berlaku. Segala perintah Tuhan semua ada pekda untuk diri kita. Kita tahu atau tidak tu suku. Jaga. Tu dia. Tu masalah lelaki, nanti perempuan yang akan datang. Ni masalah lelaki. Dan tutut. Kalau laki-laki lah. Dan satu laginya antara pusat dan lutut juga. Dan sahaya perempuan atau kepada lelaki. Jadi kalau sahaya ni makna hamba lah. Hamba perempuan. Sekarang masa dunia sekarang ni tak ada dah sahaya tu. Tapi hukum masih tetap lagi. Sahaya ni maknanya hamba perempuan. Hamba perempuan ni ya masa dulu ada. Tapi sekarang ni sudah habis dah. Habis tu pun makna hukum masih tetap. Bukan dihapus daripada hukum fiqh dah. Kerana apa? Kerana kemungkinan berlaku. Wallahualam masa depan lagi. Bila timur peperangan lagi ke apa berlaku pada masa depan. Antara Islam dan kufar. Imam Mahdi datang dan sebagainya. Bila datang perkara-perkara tu. Kemungkinan berlaku pula peperangan. Dan kemungkinan ada pula tawanan-tawanan. Yang membawa kepada jadi hamba lagi. Ada hamba masa hadapan. Sebab itulah ya agama tu ya jaga lagi. Bukan kata sebut apa saya tak ada dalam ni. Sebut taruh. Apabila sampai masa tu kita boleh kira, boleh hukum mudah. Dan saya perempuan. Kita ada hamba. Hamba tu hamba perempuan. Maka hamba perempuan tu nak semaya. Apa orang dia? Antara pusat dan lutut juga. Tu dia. Antara pusat dan lutut juga. Tu dia. Maka semaya cara dia. Ya moga hamba ni jadi orang panggil syarak wiskodatu ya. Syarak wiskodatu je. Harga dia tu. Syarak wiskodatu saja. Kerana kalau kira sungguh sahaya hamba ni, ia serupa dengan barangan juga. Kita boleh jual dia. Kita boleh beli dia. Boleh guna dia. Tu serupa dengan kita kata serupa dengan barang jual beli. Hamba tu. Kalau kira. Tu dia. Maka hamba ni syarak wisqadatu. Antara pusat dan lutut juga. Jaga baik tu dah. Jaga molek. Tak ada apalah kita kira lebih kurang je bagi hamba. Tu. Ingat jaga gitu je. Habis itu. Maka kata dia, dan menutup sekalian badan. Kalau perempuan, ini atau kepada menutup aurat antara pusat dan lutut. Dan menutup aurat sekalian badan. Sekalian badan. Maksud sekalian badan ni depan lagi ayat yang lain daripada muka dan dua tapak tangannya. Ayat lagu tu. Menutup sekalian badan kita. Kena tutup semua sekalian badan. Kalau perempuan, kalau orang sembahyang itu perempuan, kalau orang tu orang betina, orang perempuan, ya semaya aurat dianya sekalian badan. Sekalian badan. Tu hak tu kita dok maklum, kita dok pakai baju, kita pakai kano dah. Istilah tani orang panggil kano. Kano tu telekong tu lah. Tu hak tu kita dok guna dengan cara tutup semua dah. Tu tutup sekalian badan. Kalau perempuan, kalau orang tu orang perempuan. Orang perempuan ni hukum dia apa? Sekalian badan dalam semaya. Lepas tu di luar macam mana pula?
Di luar semaya macam mana? Tu. Kau dulu. Kalau perempuan dan khonsa yang merdeka, yang tu sifat kepada perempuan dan khonsa tu. Tu jaga dulu. Kadang-kadang kitab ni fiqh ni gitulah. Kitab fiqh ni kena amati sikit. Masalah cara kecek pe dia. Kalau salah kecek sikit, nak pergi ke hukum lain dah. Kalau silap kecek betul-betul cakap salah, jadi hukum lain dah. Maka kena amatilah sikit. Kita ada kitab ni, kita jaga sikit. Dan menuntut sekalian badan kalau perempuan mana? Perempuan yang merdeka. Tu yang merdeka tu sifat kepada perempuan. Perempuan yang merdeka. Apa lagi? Perempuan yang merdeka. Macam orang perempuan learning tu lah. Adapun sahaya tu maklum dah tadi. Perempuan juga sahaya tu kan. Tapi perempuan yang sahaya jadi hamba tadi tu, dia antara pusat dan lutut. Tu supaya lelaki. Tapi bagi perempuan yang merdeka, perempuan yang bukan hamba, yang merdeka yakni yang bukan hamba, supaya perempuan yang dunia lah ni tu, perempuan yang merdeka semualah tu. Maka menuntut sekalian badan kalau perempuan yang merdeka, perempuan hak merdeka tu, maka kena tutup sekalian badan dalam semaya dia. Dan satu lagi macam tu juga, kena tutup sekalian badan juga. Dan khonsa atop kepada perempuan, dan khonsa yang merdeka. Apa tu ikut? Khonsa pun supaya tu. Apa khonsa? Khonsa jadi orang yang berdua alat. Orang yang ada alat lelaki dan ada alat perempuan. Orang yang berdua alat. Orang yang ada dua alat. Dalam fiqh kita jaga habis. Orang ni bukan kata dia lelaki perempuan. Ada lelaki, ada perempuan. Allah Ta'ala jadikan lelaki dan perempuan. Tapi dalam keadaan itu, ada lagi satu hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala jadi dia tu ada dua alat. Maknanya zakar lelaki pun ada pada dia. Farad perempuan pun ada pada dia. Tu orang panggil khonsa. Maksud khonsa di sini khonsa yang muskil lah. Khonsa yang muskil, dan khonsa ini khonsa yang muskil. Khonsa ni ada dua pula. Kena jaga situ. Jadi orang, Allah pun tak biasa tengok lah. Orang yang dua alat tu, tapi biasa demo hatta gambar mari tengok. Budak-budak yang beranak mari tu. Khonsa ada dua alat. Dua alat macam mana? Kadang-kadang di atas tu zakat, di bawah tu farad. Kadang-kadang duduk tepi, zakat duduk tepi ni, farad tu duduk tepi kiri. Kadang gitulah. Kadang-kadang duduk atas. Macam-macam. Maka tu di istilah ilmu fiqh orang panggil khonsa. Tu orang panggil orang yang berdua alat. Maka orang yang berdua alat lagu ni jarang-jarang temung lah. Jarang-jarang jumpa. Kalau ada pun kadang-kadang dia tak berzahir. Kenapa? Kerana dia semalu kalau juga kadang-kadang dah. Tapi hukum tu jaga dah untuk diri dia. Hukum fiqh tu jaga dah untuk diri dia. Masya Allah. Islam kita ni cukup. Orang panggil Islam ni agama yang lengkap. Cukup semua dah. Allah tak ada dah. Sebab itulah kita kata Allah Ta'ala firman, Inna dina indallahin Islam. Agama yang sebenar di sisi Allah tu satu je Islam. Sebab itulah aturan dia cuba kita perhati Allah. Cukup. Tengok lagi ni dalam masa Covid ni. Masa berlaku Covid. Bila kerajaan tak benarkan kita semaya dalam masjid. Hari raya pun tak disemaya di masjid. Apa kita nak buat? Islam ada jalan ni, semaya di rumah. Kadang hukum syarak sudah jaga dah. Boleh, sah. Dan harus semaya di rumah. Dan hasil juga pahala jemaahnya. Hasil juga pahala hari rayanya. Ya semaya. Cuba tengok syarak. Masya Allah. Ada cara. Tak lagi. Tak boleh rapat. Boleh sengih. Allah jaga habis. Setengah-setengah agama ni dah. Dia terikat amalan demo dalam tempat gereja, dalam tempat ibadat mereka. Ya. Maka bila tertuntut, maka habislah pekerjaan tu. Tapi agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dah Allah. Duduk di kita ya buat tak buat. Kadang-kadang makan malas tu.
Kawan kalau teka masjid duk buka pun duk malas dah nak pergi. Katuk kau mujur. Kau mujur ya. Bila katuk mujur ya. Berdakwa dengan darurah, tak darurah masalah. Tu lagi. Betul-betul dah dengan nafsu kita. Jadi bersetuju, secocok dengan nafsu dah. Tapi nak royak tak Islam ni jaga habis. Masya Allah. Situ kita tak boleh tanding dah. Kita ceklah agama mana-mana yang ada lengkapnya cara-cara untuk kita ni. Tak ada. Masya Allah. Tengok Nabi kita ajar cara duduk bila timur wabak. Dalam hadis sahih sebut, Nabi kata orang yang bila timur penyakit jangkitan ni, supaya dengan jadi COVID apalah ni tu. Masa dulu dia di ta'un. Belakik penyakit ta'un. Maka lah ni tu ada penyakit-penyakit yang pasing jakit macam tu. Maka Nabi kita kata, orang yang ada di dalam kawasan tu tak dibenarkan keluar. Kena duduk dengan cara sabar dalam tu. Sekiranya jadi matikan dengan sebab keadaan tu, maka dibilangkan sebagai syahid. Maka orang yang keluar juga nak cari tempat yang mau tak jadi, kita tubik pergi, maka orang tu berdosa. Seakan-akan dia lari daripada medan peperangan dah. Kira dosa dia. Jangan pergi. Agama tu jaga siap. Untuk hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tak ada agama yang lengkap. Seperti tu juga masalah khonsa ni. Maka orang yang ada dua alat zat ni tu, dia dua pula. Ada dua pula. Ada yang berdua alat tetapi hidup satu je. Hak satu lagi tidak rasa apa-apa. Tak ada rasa apa. Hidup zakat saja. Zakat dia tu rasa. Bila kecing keluar kok zakat tu lah. Maknanya ada perasaan pada zakat. Tapi bila tengok pada farad dia tak rasa apa. Tak ada perasaan. Maka orang tu orang panggil hidup satu je. Hak satu lagi tu macam hak zaidah. Hak lebih gitu je. Maka khonsa lagu tu dikatakan khonsa wadah. Khonsa yang nyata-nyata. Hak tu tak ada masalah lah pakai hukum. Kalau kata hidup lelaki, pakai hukum lelaki lah dianya. Walaupun ada dua alat. Tapi kalau hidup bagi pihak perempuan, maka hukum perempuan lah dianya. Pada hukumnya. Kerana dia tu hidup satu je. Tetapi khonsa yang ada kemuskilan, khonsa yang sakit kepala sikit je, khonsa mana? Hidup dua-dua. Tu khonsa muskil nama dia. Alat lelaki pun hidup, alat perempuan pun rasa. Hak tu khonsa ni khonsa yang muskil. Khonsa yang diri dia sendiri pun keliru keadaan diri aku ni lelaki ke perempuan. Kenapa hidup kedua? Tu. Maka bagi khonsa ni lah, kalau kira balik nak keluar mani, kena keluar dua-dua. Kalau sekiranya tidak sampai kepada umur 15, khonsa muskil ni kena keluar mani dua-dua pihak. Bila keluar mani pada pihak zakat dia, kena tunggu dulu. Adakah farad dia keluar mani? Kalau tak keluar mani lagi, maka tak dihukumkan balik lagi. Bila sampai 15, maka kira balik lah. Walaupun tak keluar mani sekalipun. Tu je. Tu kira. Maka khonsa lagu ni ada dalam masyarakat kita ni. Walau tak ramai. Boleh jadi 100,000 orang ada seorang ke tak tahulah. Tapi khonsa ni pun sama juga. Tutup sekalian badan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, Allah Taala kata, wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Kami tidak jadikan lelaki dan perempuan. Aku jadi lelaki dan perempuan aja. Allah Ta'ala raya. Hak aku buatnya jantan dan betina aja. Lelaki dan perempuan aja. Maka dia mau tanya, hei Pak, khonsa ni ada? Tu tak jadi juga? Tu tak jadi ke? Jawab kata, Allah Ta'ala jadi juga. Tetapi khonsa ini pada zahir kita saja. Di sisi Allah, duk pihak mana-mana tu. Lelaki atau perempuan. Dua tu je. Di sisi Allah dua tu. Lelaki dan perempuan. Walaupun ada khonsa, maka di sisi tu
Maka di sisi Tuhan termasuklah di mana-mana. Bagi kita nampak dalam bahagian yang ketiga, tapi di sisi Allah termasuklah mana-mana daripada dua tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata kami jadi dua tu ya, lelaki dan perempuan. Adapun lelaki yang usaha nak menjadi perempuan, hak tu lain pasal, hak tu bukan konsa. Ataupun perempuan yang usaha nak jadi lelaki, tu lain pasal pula. Tu lain hukum. Lelaki ke maknanya bukan konsa hak tu, kira lelaki hak tu. Jaga tu dah. Dan menutup sekalian badan kalau perempuan dan konsa. Perempuan mana, konsa mana? Yang merdeka. Yang merdeka, yang bukan hamba. Kena tutup semua badan. Semua badan ni yang lain. Sekalian badan tu yang lain ni. Yang bagi istisna pada sekalian badan lah tu. Sekalian badan tu yang lain daripada muka. Lain pada muka. Dan dua tapak tangannya. Tangan mana? Tangan bagi perempuan dan konsa tu. Tangan bagi perempuan dan konsa tu. Lain daripada muka dan dua tapak tangannya. Dua tapak tangan. Dua tapak tangan tu luar dalam. Apa luar dalam? Luar tapak tangan, yang ni di belakang tapak tangan. Dalam, yang ni di tapak tangan tu sendiri. Maknanya dua dalam ni luar dalam. Kira marinya dua tapak ni bukan aurat dalam semaya. Tu. Tapi orang perempuan kita dalam rumah kita ni dia pakai tutup semua lalu dah. Dia tutup semua lalu. Sebab itulah kita kata sekiranya takdir kata tidak ada telekung, tidak ada kana tu. Nak semaya dalam keadaan aircon itu boleh tak? Boleh, tapi jaga moleklah. Aurat ni. Tu. Katuk wi molek, muka tudung wi molek, semaya boleh dalam keadaan tu. Semaya dalam keadaan tu. Tapi orang panggil sepuk lah, jaga-jaga tu. Maka orang kita ni Masya Allah, dia ada cara pakaian dia, pakaian dia pakai dengan rupa telekong. Tu orang panggil rupa kano tu. Hak tu lebih, orang panggil lebih menutup. Tapi kalau kira sungguh, muka dan dua tapak tangan, tak apa. Tapi masalahnya perempuan ni dah kena jaga sikit. Ni bagi perempuan, aurat dia tu, dua muka dia tu ni kira masuklah bagai muka lagi ni. Setengah orang bila dia tutup aurat dia nak jadi lagu ni. Nak buat contoh sikit. Tu. Kita katakan ni dalam semaya jaga-jaga bokeh. Tu di luar pun. Misalnya dah. Kalau dia, ni kerana dia masalah. Kadang-kadang bila dia pakai tu, dia pakai duk lagu ni. Duk lagu ni. Tu. Duk lagu ni. Maka sini ni sini sebenarnya aurat lagi ni. Masuklah bagian muka ni kawasan ni. Tu. Ya muka dia, jangan kira tahu muka ni sekat ni. Dah. Ya muka ni sekat ni, lepas tu masuk sikit. Di bawah dagu sikit. Dia orang panggil ni. Bawah sikit. Sini pun masuklah bagian muka lagi ni. Masuklah bagian muka lagi. Jaga. Maka kalau kita kata tudung lagu ni, makna kita sudah buka aurat sini. Sudah buka aurat sini. Maka cara untuk nak menutup tu kena tutup sampai sini. Semaya kita. Tu. Tutup gitu. Untuk nak
Nak tudung siapa hak ni. Kalau duduk lagu ning kak, tak ada apa lah. Dia buka. Tu kerana masalah aurat lagi. Kawasan tu aurat lagi. Sebab tu jaga-jaga molek bagi perempuan tu. Jaga-jaga molek. Dia kena tudung situ. Kena duduk kada tu. Tu. Duduk kada tu. Orang yang kata lagu ni, orang tu faham agama. Orang tu cuma dalam hukum. Kalau duduk lagu ni, tu dia buka. Orang panggil hukum. Aurat duk ada lagi di bawah. Dia bukan sekadar kawasan tu. Aurat tu termasuk sikit di bawah dagu. Kira kena tutup juga situ. Tu jaga-jaga baik-baik lah. Bagi perempuan tu. Bagi perempuan. Jaga tu dah. Tutup lagu tu. Molek. Tak yanguk orang lagu ni. Kira dia yanguk apa? Kira dia sah. Kira dia sah. Nak yanguk. Yanguk tu nanti yanguk lah bilik seorang mula. Tapi ni, kita nak semaya hadap kepada Allah. Jaga molek. Tu ada banyak lagu tu lah yang tak amati kadang-kadang orang panggil tahu tapi lama kelamaan je lupa. Ataupun jadi kebiasaan. Maka terlalai. Maka jaga kawasan tu ni. Ni saya ada yangut. Dia ada yangut, dia tak nampak. Dia nampak sikit. Kalau tak ada yangut tu, dia akan mudah nampak lah dah di kawasan tu. Tu jaga molek tu. Tutup molek muka kita. Tu aurat kita. Lain daripada muka. Tapi muka tak di lain kawasan tu. Selain daripada kawasan muka. Dan dua tapak tangan kita ni. Luar dalam. Maknanya luar. Ini di belakang tapak. Dan dalam maknanya. Dalam ni. Ni. Bukan kata tapak sebelah ni saja. Dalam ni tak, bukan. Ataupun sebelah ni saja. Sebelakang ni kena tutup, bukan. Luar dalam ni maknanya tapak semua ni. Sekalian tapak tangan. Dibenarkan oleh syarak. Boleh kita buka. Ketika semaya tu. Mayaga tu nah. Untuk sekalian badan. Kalau perempuan dan khonsa yang merdeka. Sekalian badan yang lain daripada muka dan dua tapak tangannya. Dua tapak tangan bagi perempuan atau khonsa itu. Dua tapak tangan mana? Luar, jadi luar tapak tangan. Jadi di belakang. Dalam, jadi dalam tapak tangan. Tu maknanya gitu. Tu jaga-jagalah. InsyaAllah mudah-mudahan kita faham. Kita akan faham. Kita akan kerja amalan dengan cara betul. Dengan cara yang diredai oleh Allah SWT. Betul dengan kehendak syarak. Habis itu tu masalah aurat bagi perempuan dalam semaya. Adapun di luar semaya tu hak tu kena kira suku pula. Hak tadi kita kata lelaki tu pun dalam semaya dengan sikit-sikit. Maka di luar semaya maka kita kira dah. Tu. Tulis situ pun tak apa. Ya sebenarnya bagi perempuan ni, bagi perempuan yang merdeka ni, jadi yang bukan hamba ni, aurat dia tu sampai kepada 3 pak nak aurat dia. Aurat dia ni pak. Di sisi mahram satu keadaan. Tu, di sisi mahram. Lepas tu di sisi satu laginya di sisi mahram, yang kedua di sisi ajnabi, orang yang boleh nikah dengan dia tu. So, dan yang ketiga di sisi kafirat, maknanya depan perempuan yang kafir. Orang yang bukan Islam sesama dengan kafir. Maka ada hukum dia, ada aurat dia, dan satu laginya di sisi ketika dia duduk seorang dalam khulwah dia. Duduk seorang ada aurat dia pula. Tu. Kalau dia duduk seorang, aurat dia tu antara pusat dan lutut. Supaya dengan perempuan apa dia yang amah saat ni, yang jadi saya perempuan saat ni sama. Kalau dia duduk seorang dia nak buka tak apa. Dia nak buka kawasan dada ni tak apa. Maka antara pusat dan lutut ni kena jaga. Kalau duduk seorang dia. Kalau duduk dengan perempuan yang kafirat, maknanya di depan orang kafir, orang tina kafir, kena jaga semua badan juga.
Bukan kata boleh buka bebas dah. Lepas tu boleh buka sekadar mana? Kedai yang berhajat saja ketika dia kerja. Kalau kerja, jenis kerja yang pesing kena kerja basuh pinggan, dia kena selak kodaning, maka kodaning. Tu saja. Kerja apa saja. Pekerjaan yang terpaksa kena buka, maka buka sekadar tu saja. Kalau bagi perempuan yang kafe, sama-sama kafe ni kena tutup habis juga. Sama. Tu. Ni kita dah bicara dalam masalah semaya. Cara semaya. InsyaAllah dia kena kira di luar. Masalah luar semaya tu kita kena bicara pula sekali lagi. Ni musana kita nak masuk kita dalam orang panggil syarat dalam semaya ni. Masalah syarat nak sah semaya kita. Tengoklah tu. Maka kata dia rahimahullahu ta'ala ya gamalak tu dah. Dua dah. Kalau kira. Dan tutup ini, kata dia. Dan tutup ini dengan suatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulitnya. Dan tutup ini pada jihad atas dan kelilingnya. Tiada wajib tutup di jihad bawahnya. Ini satu perkara juga. Dan tutup ini, dan tutup aurat ini, jadi sama ada lelaki atau perempuan lah ni. Cara tutup pula. Kita tutup lagu mana? Kata dia, dan tutup ini, tutup aurat ini, sama ada lelaki atau perempuan ni. Dengan suatu perkara, dengan suatu jirim, dengan suatu, jadi suatu perkara yang suci lah maknanya. Yang suci. Adapun kalau najis, ia tak sah bertunung pula, betul menanggung tu pula. Ia nak di suatu yang suci. Ia kata tutup dengan suatu yang suci, yang menutup sifat kepada suatu yang menutup, yang boleh menutup, jadi menutup warna kulit. Tu kita takdir bla-bla kerana depan tu ada dah sebenarnya. Yang menutup jadi menutup warna kulit. Kena benda yang boleh tutup warna kulit kita. Dan menegah atau kepada menutup suatu yang menegah, dapat menyekat, menahan daripada dilihat akan warna kulitnya, kulit bagi seorang yang sembahyang tu. Maknanya benda tu kena sekat, tak sewi nampak warna kulit. Apa maksud? Tak nampak warna kulit, tulis itu yakni orang yang bercakap dengan kita, yakni orang yang bercakap dengan kita, masalan tidak tahu warna kulit kita, adakah putih atau hitam. Itu maknanya itu. Adakah putih atau hitam. Dia tak tengok kecek dalam majlis takhatub ni, maknanya duduk dalam masa majlis kita ni. Takdir kata kita kira di luar, yang ada semaya lah. Mau tanya pula semaya duk kecek lagu mana pula. Bukan duk kecek tu. Ni kira kata sebelum pada kita semaya, kita tutup aurat. Maknanya orang mari duk kecek dengan kita, berkira cara dengan kita, dia tengok pakaian kita tu, dia tak tahu kata kulit kita ni warna hitam ke putih. Maka itu tu maksudnya pakaian kita tu sudah menutup dah akan aurat kita dan menegah dah daripada dilihat warna kulit kita. Tu maknanya tak boleh, tak beza dah. Orang panggil tak dapat dibezakan dah. Adakah putih atau hitam, tak tahu dah. Tu maka orang tu dinamakan dia tu sudah menutup aurat. Kena ada suatu benda yang tutup. Maka ikutlah apa-apa pun. Tak semesti pakaian. Kadang-kadang plastik masalah. Jabir. Ambil plastik mari. Hipong. Ya jahat.
Akhirnya jadi satu sepa baju. Maka boleh juga. Yang pentingnya bukan plastik yang jenis nampak warna kulit lah. Tu. Ikutlah apa saja yang dapat menutup aurat dia. Yang dapat menutup aurat dia. Ni kira-kira Dan tutup ini dan tutup ni. Tutup aurat ini pada jadi dikira. Diiktibar dikira pada jihad atas. Dikira pada jihad pada pihak atas. Tu tulis itu pada jihad atas, yakni dikira tutup ini daripada dilihat aurat dari pihak atas. Dari pihak atas maknanya gitu. Tu kesimpulan je, kesimpulan. Maknanya kalau orang duk atas pada kita, ataupun dia mau mari nak tengok masalah, ataupun dia mau duk atas pada diri kita, dia mau tengok turun mari tu tak nampak aurat kita. Tu maka sudah nampak tuntut dah ni. Hak ni masalah juga. Hak ni masalah bagi orang lelaki. Kadang-kadang dia pakai tu dah, dia pakai seluar, dia pakai baju. Masalah bila dia pakai baju tu, baju dia getak, baju dia singkat saja. Seluar dia pun jadi sikat pula. Maknanya di celah tu ada nampak bagi seluar dia. Seluar ni bila dia pakai, ikutlah seluar apa pun dia pakai, walaupun kejap di belakang dia tu, lek belakang tu akan nampak panggil ada apa? Ada celah sikit di belakang dia tu. Kalau kita pakai sarung pun, kena jaga molek situ. Kerana bila seluar dia sikat, baju dia sikat, bila dia semaya tu, dia nampak lubang, orang panggil. Nampak celah di belakang dia sikit. Maka tengok ke atas dah nampak tu panggil. Maka nampak aurat di bawah. Makanya tak sah jaga situ satu. Bagi lelaki, bagi lagi perempuan ni kita kata payah dah lah. Ya moga dia guna kain khana dah. Rupa khana, kain telekong gitu dah. Tu jaga tu dah. Maka lelaki ni sangat. Lebih lagi kalau dia pakai kain sarung selah semaya, kena jaga lagi lah. Kena jaga lagi. Kena kejap, rapak molek. Ikat molek dengan kenik gapo semua. Ikat dengan tali, dengan gapo kemah molek, orang panggil. Supaya tidak dinampak, dilihat. Maka kira tutup ni, tutup di mana? Tutup diiktibar pada jihad atas. Satu. Dan kelilingnya atau kepada atas dah. Maknanya pada jihad kelilingnya, keliling bagi seorang yang sembahyang tu. Kira tengok kok tepi. Kalau orang duduk tepi tengok tak nampak. Kalau orang duduk atas tengok turun tak nampak. Tu orang panggil dinamakan tutup dah tu. Dinamakan kita tutup aurat dah. Tiada. Jadi tiada wajib. Ni tak apalah tu. Dia tafsir dah. Tiada wajib tutup. Jadi akan aurat tu. Tak wajib tutup. Tak wajib. Maknanya kalau tak tutup pun sah. Sah makna. Tak wajib ni makna tak wajib tutup ni maknanya tulis situ. Tu. Tu tengok. Yakni sah apabila dilihatkan aurat. Dilihatkan aurat daripada pihak bawahnya. Buat gitulah dulu. Jaga memudahkan dia. Memudahkan ibarat dia. Tu. Maka tengok aurat daripada pihak bawah dia tu sah. Lagu mana? Tu dia tengok. Tiada wajib tutup di jihad bawahnya, bawah bagi seorang. Kalau kita pakaikan sarung, masalah. Kita dah pakaikan sarung. Pak kita semaya atas rumah kita. Misalnya, rumah kita buat ada latar pula. Latar pun, luah molek. Sehingga kalau orang lalu ke bawah tu, dia tengok, dia nampak. Kita duk semaya. Semaya kita semaya atas latar. Tak ada pakai kain sejadah. Tak menggunakan latar kita cuci. Bila latar kita cuci, kita semaya. Gitu. Anak kita lalu duk main. Dia nyengok tengok. Apa ni? Ayah. Duk tengok aurat. Nampak aurat ayah tu di bawah. Duk di bawah je nampak. Kita tu. Dia nampak
apa dia betih kita, nampak poho kita, wahakaza. Maka apa hukum? Tu apa hukum? Apa hukum? Adakah sah kita tu semaya? Jawab kata tak apa. Kerana masalah jihad bawah tu tak wajib kena tutup sampai cara tu. Tak wajib sampai kena tutup gitu. Cuma ada satu orang panggil warid mari masalah apa, ditutup kita pakai seluar, ya adalah dah pakai seluar kita semaya gapo tu, kerana bumi itu ya gapo dalam hadis sebut, dalam warid sebut. Tu tak ingat dah saya pun. Tak ingat warid tu mari. Duk dalam kitab mana tak ingat lah. Tu dia. Maka kata dia, cuba tengok. Kata dia rahimahullah ta'ala, musannif kata tiada wajib tutup di jihad bawahnya. Maka tak apa. Sebab itulah kalau kita semaya, misalnya kita semaya, kita sujud. Bila kita sujud tu, ketika kita sujud tu, orang sah di belakang, dia nampakkan apa yang betih kita. Kan kita jatuh turun lagu tu, bila kita ketika sujud tu, kadang-kadang orang di belakang, dia nampak betih kita. Nampak sampai ke lutut kita. Tu. Maka apa hukum itu? Jawab kata sah. Kerana dia tak iktibar kira di bawah tu, tak iktibar. Kita tahu bukan bawah tu keliling. Keliling kira bawah tu, kira bawah. Maka dikira bawah kan juga hak tu. Tu jaga. Habis itu, maka hak tu tak apa. Lama kita nak hukum kata demo tu tak sah tu. Tak sah, tengok tu semaya. Sujud kena cuma molek. Sujud lagu mana? Orang sah belakang tak nampak betih. Jangan nampak. Itu suku. Hak tu suku. Hak tu dikirakan sebagai bawah orang panggil tu. Jihad bawah. Maka syarat nak tutup syarat tutup auratnya kira keliling, kira atas. Kalau duduk atas, jihad atas tengok tak nampak aurat itu. Kalau tengok keliling tak nampak aurat itu, maka sudah sah lah semaya kita. Dengan cara tutup aurat itu. Tu habis itu. Habis. Tu dah. Tu dia. InsyaAllah mudah-mudahan insyaAllah dia dapat dah tu maklumat daripada kita ala qadapati munyatin musallin ni sebagai kita nak wa amma harian ni tak apa dah. Tak apa dah. Kalau nak mendalami tu ya kena kira lain pula, tapi memadai dah dengan orang kita orang kampung-kampung untuk nak melepaskan tanggungjawab fardu yang tadi kita ni sekadar kita kenal hak tu je. Yang penting lagi kita tutup aurat kita memulai. Lebih lagi perempuan yang Allah kata tadi tu jaga situ sikit, atau lelaki pun jaga ala qadar dia. Habis itu tu nanti kita semula pula lah dah. Tu insya-Allah kita mulai sekali lagi. Dan tengok kita nak mula sekali lagi. Dan tiada wajib tutup di jihad bawahnya. Dan kalau tutup dengan lomoh, seluk luput je kata lagu tu. Luput ni kalau bahasa sungguh lumpur. Ataupun apa dia lampur. Tu ya juga tu. Ada mau kata Kuala Lumpur tu lupur tu dah tu. Nanti kira semula tu dah. Dan kalau tutup dengan lomor selut lopor sekalipun, tu sikit lagi, sebagai taruh sikit, taruh untuk nak tarik hak dulu mudah, nak tarik dulu sikit. Tu sekadar tu dulu. Kemudian kata dan kalau tutup dengan lomor selut lopor sekalipun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.